Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang untuk bertemu dalam sesi PDPR kita pada hari ini. Hari ini hari Ahad 25 hari bulan Julai 2021. Sekarang pada jam 9 hingga jam 10 adalah mata pelajaran pendidikan Islam. Kita akan belajar di bawah bidang akidah, tajuk kufur, unit 3. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ustazah harap semua anak-anak pelajar Ustazah berada dalam keadaan sihat dan ceria dan dapat meneruskan pelajaran kita dalam keadaan yang paling tenang, keadaan yang paling harmoni dan happy. Tak ada yang sedih-sedih. Okey. Apatah lagi kita baru selesai menyambut Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Aidiladha Ustazah ucapkan kepada semua pelajar kelas 5 dan 5. Okey. Jadi semua sudah bersedia untuk meneruskan pelajaran kita. Ustazah harap semua sudah bersedia. Sebelum tu Ustazah pohon semua pelajar ambil buku teks. Pastikan buku teks berada di hadapan anak-anak pelajar. Buka muka surat 99. Unit 3 tajuk kufur. Boleh tak? Okey. Pastikan buku teks berada di hadapan anak-anak ya. Okey, tajuk hari ini ialah kufur. Apa yang dimaksudkan dengan kufur? Kufur. Kaf, fa, waw, ra. Apakah yang dimaksudkan dengan kaf, fa, waw, ra? Kufur ini. Okey, kita tengok pada pengertian kufur. Pengertian kufur tu perbualan antara seorang ustaz dan juga anak muridnya. Anak muridnya bertanya kepada ustaz, "Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam?" Sebabnya dia pergi solat Jumaat. Kalau tengok pada muka surat 99, ada gambar seorang khatib sedang membaca khutbah. Jadi khatib itu memberitahu sidang Jumaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Jadi memang setiap hari Jumaat, setiap kali khatib membaca khutbah, pesanan ini sentiasa disuarakan. Setiap para imam setiap para khatib yang membaca khutbah akan sebut benda ni. Berpesan kepada semua Jumaah agar bertakwa kepada Allah dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Maka anak muridnya ustaz ni dia tanya ustaz terbalik, apa yang dimaksudkan dalam yang dimaksud oleh membaca khutbah oleh khatib tu, apakah yang dimaksudkan mati melainkan dalam Islam? Maka ustaz dia pun jawab, maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Tu maksud khatib tu. Jadi kita tengok pada tajuk kita hari ni, apakah arti kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kufur. Kufur maknanya seseorang yang tak percaya, tak beriman dan tak yakin kepada Allah dan Rasulullah. Dia tak percaya bahawa alam ini diciptakan oleh Allah. Dia tak percaya bahawa Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Maknanya tak beriman, tak percaya
Jadi sesiapa yang tak beriman, yang tak percaya, yang memang ingkar, maka dia dipanggil orang yang kufur. Itu yang dimaksudkan dengan kufur. Apakah hukum kufur? Jadi pelajaran apakah dia hukum kufur? Hukum kufur adalah sesat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Jadi Allah royak, Allah bagi tahu, jelaskan, terang dalam Al-Quran. Orang yang kufur hukumnya sesat. Maknanya bila sesat ni Kak, kalau kita duduk di atas dunia ni, atas muka bumi ni, semasa kita hidup ni, kita nak pergi Kuala Lumpur, kalau kita sesat, apa yang terberlaku kepada kita? Contohnya kita nak pergi jalan lah. Kita nak pergi berjalan ke Kuala Lumpur. Nak pergi, lepas tu nak pergi jalan. Kita ikut dah jalan-jalan, tiba-tiba kita pergi kona kot lain. Sesat tak jumpa jalan Kuala Lumpur. Maka apa berlaku kepada kita? Maka kita pun jadi sesat. Jadi tak jumpa tempat lah kan. Tak jumpa, tak akan siapa apa tempat dia. Tak akan siapa ke Kuala Lumpur tempat kita nak pergi. Kita mungkin kalau kalau kita sesat tu kita pandai cari jalan asas mula, alhamdulillah kita akan jumpa tempat dia. Tapi kalau sesat siapa sudah tak jumpa siapa sudah lah. Begitulah juga kita atas dunia ni. Kita hidup atas dunia ni, matlamat kita ialah akhirat. Akhirat tempat kita nak pergi tu mana? Syurga. Okay, semua orang nak ikut syurga. Kau ada orang nak pergi lain selain pada syurga? Ada kan? Semua orang dalam hati dia nak pergi ke syurga. Sebab di situ tempat kekal abadi, tempat yang paling nikmat. Dan di akhirat esok, hanya dua tempat saja Allah sebaik kita pilih, syurga atau neraka. Jadi jalan ke syurga, nak pergi ke syurga, pertama mesti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman pada hari akhirat. Allah ayat dah di dalam Quran yang saat ni Ustazah baca saat ni. Surah An-Nisa tu. Tapi kalau dia sesat, dia tak beriman, dia kufur, maknanya dia sesat, maka dia takkan jumpalah jalan ke syurga. Bila tak jumpa jalan ke syurga, maka dia kekal di dalam neraka. Tu maknanya sesat tu. Faham tak? Orang yang sesat tak akan dapat syurga Allah. Jadi na'udzubillah, tak usah lah. Jadi hukum kufur adalah sesat. Jadi kalau tengok dalam petak kecil itu, dia ada pengertian-pengertian syirik, fasik, zindik, murtad. Ini juga adalah tanda golongan yang kufur kepada Allah lah ni. Syirik, arti apa makna syirik? Syirik maknanya menyekutukan Allah. Maknanya dia beriman pada Allah, tapi dalam masa yang sama dia percaya kepada syaitan iblis. Dia percaya pada jin, dia percaya pada raya. Itu syirik. Percaya pada sihir. Fasik, orang yang ingkar perintah Allah. Allah kata jangan minum arak, dia minum arak. Allah kata jangan judi, dia judi. Allah kata tutup aurat, dia buka aurat. Allah kata solat 5 waktu, dia tak solat. Allah kata puasa bulan Ramadan, dia tak puasa. Maka ini dikategorikan sebagai orang yang fasik, orang yang ingkar pada perintah Allah. Zindik, orang yang berimannya terpesong atau sesat. Contohnya, orang zindik ni macam dia ginilah, ajaran sesat. Dalam kategori lain kita boleh kategorikan dia sebagai ajaran sesat. Contoh, dia wayak kau orang, dia kata kita ni pergi Mekah ni tak perlu pergi nak kapal terbang, niat sini lah Mekah jadi tu haji kita tu. Contoh. Ataupun dia kata solat ni tak payah semaya pun sebab Nabi kata dah semua amalan bermula dengan niat, maka kita niat semaya. Jadi semaya tak perlu buat ambil semaya ke apa. Itu maknanya orang yang telah terpesong imannya. Yang keempat, murtad, terkeluar daripada Islam. Orang Islam, walak-walak masuk Islam, tiba-tiba dia mengaku dia beragama Buddha ataupun dia beragama Hindu, dia mengaku dia masuk Kristian, maka dia sudah jadi murtad.
Empat golongan ini juga termasuk dalam golongan kufur. Faham tak? Inilah antara golongan yang dikategorikan sebagai orang-orang yang kufur. Okey, kita tengok pula. Kufur ada dua bahagian. Kufur i'tiqad dan kufur amalan. Kufur ada dua bahagian. Pertama, kufur i'tiqad. Yang kedua, kufur amalan. Apakah yang dimaksudkan dengan kufur i'tiqad? Kufur i'tiqad bermaksud menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad. Itu i'tiqad. Maknanya dia memang tak beriman lah. Contoh kalau kita boleh tengok pada hari ni, zaman sekarang macam orang Kristian. Orang Kristian dia dulu dia beriman kepada Nabi Isa, asal usul Kristian ni kan. Agama Nasrani, agama Yahudi, masa Nabi Musa dia beriman kepada Nabi Musa, dia beriman kepada Nabi Isa. Tetapi mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Sebab orang Kristian, orang Yahudi ke apa ni, dia tak boleh terima bahawa Nabi terakhir, penutup segala Nabi adalah dari bangsa Arab. Itu salah satu antara sebabnya. Jadi menyebabkan mereka-mereka ini tak terima Islam. Dalam arti kata lain, mereka menolak kenabian Nabi Muhammad dan mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad. Maka mereka ini dikategorikan sebagai kufur i'tiqad. Memang sah dia kufur lah. Dia tak beriman. Okey, itu makna kufur i'tiqad. Sepuluh juga macam agama-agama lain, macam agama Buddha, agama Hindu, mereka tidak beriman kepada Allah. Itu kufur i'tiqad. Yang kedua, kufur amalan. Kufur amalan menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contoh, menggunakan duit poket untuk berjudi. Kufur amalan ni dia dalam kategori beriman juga pada Allah. Dia percaya bahawa Allah yang menciptakan alam ini. Dia percaya kepada Nabi Muhammad. Dia percaya kepada rukun iman. Dia beriman dengan rukun iman. Tetapi dia engkar perintah Allah. Setiap apa yang Allah bagi kepada dia, Allah bagi nikmat nyawa ke dia, Allah bagi nikmat kesihatan kepada dia, Allah bagi nikmat duit kepada dia, dia tak gunakan mengikut yang disuruh oleh Allah. Dia tak guna nikmat-nikmat tu yang bui atas masa dia hidup atas dunia ni mengikut apa yang Allah suruh. Tapi dia buat apa? Dia buat apa yang Allah larang. Dia terbalik. Dia tak buat apa Allah suruh, dia buat apa Allah larang. Itu dipanggil kufur amalan. Allah suruh solat, dia tak solat. Allah kata jangan judi, dia pergi judi. Allah suruh puasa, dia tak puasa. Allah kata jangan minum arak, dia minum arak. Gitu. Itu yang dipanggil kufur amalan. Jadi kita sebenarnya tak save belakang. Tidak untuk perkara-perkara ini. Kerana natijahnya, akibatnya orang yang kufur itu Allah kata sesat dan tempatnya dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Okey, faktor yang mendorong kepada kekufuran. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur? Gano je jadi kau itu, jadi kau kufur, jadi kau tak beriman apa semua tu. Yang pertama, dia tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Kebanyakan orang ni dia asas agamanya kurang. Maknanya daripada kecil tidak diasuh untuk solat. Daripada kecil tidak diasuh untuk beramal ibadat. Tidak diajar cara bersedekah. Tidak diajar tentang beriman kepada Allah. Itulah antara sebab orang tu menjadi kufur. Sebab itulah awak ni, mak ayah awak hantar awak ke sekolah untuk belajar benda-benda ni lah. Sekarang ni mak ayah awak sudah mengasuh awak, mendidik awak menjadi seorang Muslim yang sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara menghantar awak ke sekolah. Dan di sekolah awak mendapat asas agamanya, belajar akhlaknya, belajar adab, belajar akidah, belajar ibadat, belajar ilmu-ilmu lain, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan semua ilmu yang awak belajar itu mengajak awak supaya beriman kepada Allah, yakin
kepada Rasulullah dan beriman kepada malaikat dan semua rukun iman tu. Betul tak? Jadi sebenarnya awak ni sudah mendapat didikan agama. Jadi orang yang banyak yang berlaku, orang-orang yang kufur ini, pertama mereka tidak mendapat didikan agama. Yang kedua, menurut hawa nafsu. Terlalu menuruti hawa nafsu. Dalam diri kita ni kita ada hawa nafsu, ada nafsu dan ada akal. Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Dalam surah At-Tin Allah ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Di mana kebaikan sebaik-baik kita ni? Antaranya Allah kurniakan kita akal. Allah ciptakan lembu, haiwan lain. Allah mencipta manusia. Allah mencipta malaikat. Allah mencipta semua makhluk di bumi ini. Tetapi manusia adalah sebaik-baik kejadian. Seelok-elok ciptaan. Kerana kita ni, beza kita ni, kita dikurniakan akal. Kita diberi pilihan untuk memilih sendiri jalan yang kita nak. Kita diberi pilihan dalam kehidupan kita. Jadi kalau nak kira nafsu ni, macam nafsu ni, nafsu makan, nafsu nak duduk, nak kaya, nafsu nak makan sedap, nak tidur sedap. Itu nafsu lah belakang tu. Jadi nafsu nak bermewah-mewah. Kalau nak kira, haiwan pun ada nafsu. Sama je. Lembu ada nafsu makan, ada nafsu nak makan rumput sedap, ada nafsu, ada belakang nafsu. Sama. Tetapi apa yang membezakan kita dengan haiwan dengan makhluk lain? Akal kita lah. Allah bagi kita akal supaya kita memikir. Oh, ni benda dia lagu mana? Ni boleh buat, ni tak boleh buat. Jadi kebanyakan orang yang kufur ni dia ikut lajuk nafsu dia. Dia ikut lajuk kata hati dia. Kata hati dia kata, oh nak kaya. Kalau mu nak kaya cepat, mu kena mengedah-dadah. Contoh. Maka dia pun buat benda tu. Mereka dia tahu benda ni salah dari segi agama, salah. Allah larang, dia buat juga. Apa ni, kalau nafsu kata mu nak kaya, mu pergi masuk rumah orang kaya tu, curi barang dia. Mu buat dia kaya tu lagi gini-gini. Kita pun buat. Kita tak gunakan akal. Jadi itu keadaan ini menampakkan orang itu sudah pun kufur amalan dia. Sebab melakukan perkara yang Allah larang. Jadi kebanyakan orang yang kufur ni, dia turut hawa nafsu. Dia nak sedap, nak kaya mudah, dia tak usah kerja, dia nak hidup senang, nak benda tu cepat. Itu ialah sifat manusia sebenarnya. Dan sifat-sifat inilah yang kita kena baiki dalam diri kita supaya kita menjadi seorang Muslim yang beriman, yang tidak kufur. Okey, yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Bila dia tidak mendapat didikan agama yang sempurna, maka akhirnya pegangan agama dia lemah. Allah uji sikit, dia pun jadi sedih dan seterusnya dia akan jadi tak boleh nak memikir panjang. Contoh macam sekarang ni. Awak tengok kan dalam berita betapa ramai yang terkesan dengan keadaan pandemik. Orang yang tak dapat kerja, orang yang tak ada duit, orang yang menanggung hutang, bebanan hutang yang banyak, lama. Memang ramai orang hidup susah pada waktu sekarang. Jadi orang yang beriman, dia akan tahu inilah ujian Allah. Inilah Allah nak uji dia secara mana kekuatan iman dia. Allah nak uji dia keadaan hidup lo ni, lagu mana dia nak buat, nak survive diri dia dalam keadaan pandemik. Tetapi orang yang lemah pegangan agama, dia akan pilih jalan yang mudah. Bila menanggung bebanan hutang yang banyak, dia rasa dia tak mampu, akhirnya dia mengambil jalan pintas, iaitu membunuh diri. Lama ke kita baca dalam sahabat, dalam akhbar, mendengar berita orang-orang yang membunuh diri. Jadi di sinilah menampakkan lemahnya pegangan agama dalam kehidupan. Orang yang kuat pegangan agama dia akan terima dengan redha, dia akan doa dan dia akan ikhtiar untuk hidup. Jadi antara ikhtiar pun, walaupun meminta, itulah salah satu ikhtiar. Kita jangan pula bila ada orang meminta, dia susah dah hidup, dia tak tahu nak buat apa, akhirnya nak beli susu anak tak boleh, nak beli pampers anak tak boleh, isteri anak dia semua pun tak makan, berapa hari dah tak ada beras. Jadi cara dia cari kerja, tak nak cari kerja kat dalam ni, maka cara dia pun memohon bantuan.
Memohon bantuan juga salah satu daripada cara. Jadi tak ada masalah pun kalau mohon bantuan. Kalau kita betul-betul uh, susah, itu tidak dikategorikan sebagai lemah pegangan agama. Hak lemah pegangan agama ni maknanya dia mengambil jalan pintas, bunuh diri, lepas tu dia mengamuk jadi gila. Tu maknanya lemah pegangan agama lah tu. Kalau orang yang kuat pegangan agama, dia akan cari ikhtiar juga lah bila mana pun. Tak kira lah sama ada meminta ke, memohon bantuan siapa-siapa ke, itu tak ada masalah. Okey. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Maknanya dunia ni sebenarnya pinjaman, tapi ramai yang tertipu. Kita rasa suka ke duduk atas dunia ni ke? Suka sebab nak kalau orang tu kaya, dapat melancong ke sana ke sini, dapat hidup mewah. Jadi ramai yang terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Ramai yang rasa kalau kita tengok nak pergi Gatek, nak pergi Jepun, nak pergi kenal negara, kita tengok saing kita boleh pergi, kita pun rasa nak pergi. Kita tengok saing kita pakai kereta besar, kita pun semua pakai kereta besar, kita tengok saing kita pakai baju comel, kita pun nak pakai baju comel. Jadi itulah kesenangan dunia lah belakang tu. Faham? Itulah kesenangan dunia. Hak benda sedap-sedap kita rasa-rasa tu makan restoran mewah. Jadi kita pun nak, bila nak, kalau orang tu dia kuat iman dia betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Rasulullah. Kalau dia tak mampu, dia redha je. Dia akan usaha, dia akan ikhtiar, dia akan sipir duit, dia akan ikhtiar juga. Okey, aku nak kerja banyak ni sebab aku nak jadi podium, aku nak beli baju comel. Contoh. Tapi kalau orang tu dia terpedaya, maka dia buatlah benda tak comel ni, sama ada dia curi ke, dia makan rasuah ke. Jadi makan rasuah, mencuri, semua itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi bila dia buat, maka dia termasuk dalam golongan orang yang kufur amalannya. Jadi 4 perkara inilah yang mendorong kepada seseorang itu melakukan kekufuran. Na'udzubillah, kita harap kita tak tergolong dalam kita tak tak ada. Kita tak buat benda-benda ni, kita akan cari ilmu agama yang sempurna, kita bina asas diri kita dengan baik, kita gunakan akal kita, jangan turut kata hawa nafsu, kita kuatkan pegangan agama dalam kehidupan supaya bila kita diuji, kita mampu menghadapi ujian tersebut. Sebab hidup ni satu ujian. Kita kena ingat, Allah akan uji kita walau apa pun. Sama ada kita susah, kita kaya, kita hebat, kita terbaik atas muka bumi ni, kita tetap akan diuji. Semua diuji. Sebab nak masuk syurga ni payah, bukan mudah. Syurga bukan murah harganya. Syurga itu mahal harganya. Mana mungkin seseorang itu berada dalam keadaan senang lenang kemudian masuk syurga? Tak ada. Awak nak berjaya dalam kehidupan, dalam pelajaran awak akan diuji. Akan ada peperiksaan, cikgu akan tengok markah awak berapa, akan beri markah awak. Itulah ujian juga, kan? Barulah awak akan diiktiraf sebagai pelajar yang berjaya. Kalau awak malah belajar, awak duk cokor, cikgu mengajar, awak tak dengar. Awak turut kata malah awak. Cikgu suruh kerja sekolah, cikgu suruh kerja sekolah, awak tak buat. Lepas tu awak dah suruh beri nombor 1. Lepas tu awak nak suruh cikgu beri markah markah tingkah. Mana boleh? Cikgu tak boleh beri lagu tu. Awak mesti melalui ujian yang cikgu bagi untuk melayakkan awak sebagai pelajar terbaik. Begitu juga kehidupan kita atas dunia ni. Allah akan uji kita untuk melayakkan kita mendapat syurga. Sebab syurga ni tempat yang paling nikmat, tempat yang terbaik, tempat yang tak ada tempat yang boleh lawai. Melainkan tak tempat yang boleh lawai syurga ni. Jadi awak duduk seneleng ni, lepas tu ikut hawa nafsu awak nak dapat syurga. Tak, mustahil. Perkara yang paling mustahil, tak akan berlaku. Jadi kita akan diuji. Bila kita diuji, di sinilah Allah nak tengok sama ada orang tu kuat pegangan agama dia ataupun tidak. Jadi kita mohon pada Allah supaya kita sentiasa berada dalam golongan yang dikesayangi Allah, yang Allah akan bagi petunjuk kepada kita. Jadi itulah 4 faktor yang mendorong kepada kekufuran. Okey,
Kita tengok pula pada kesan kufur. Tu dia baca sajuk tu. Pandai tak baca sajak? Ustazah nak bagi kerja lah selepas ini. Kepada pelajar 5 bestari. 5 bestari. 5 de 5. Sorry. Okey. Kesan kufur, kalau tengok pada sajak tu panjang. Telah termaktub di dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar. Justeru diberi ancaman siksa dan azab. Bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justeru mengundang murka ilahi. Azab dan siksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Tu baca sajak. Salah baca sajak hari ini. Okey. Kesan kufur. Di dalam sajak ini ada 7 kesan kufur yang ditulis. Yang di-highlightkan sebenarnya kalau cari. Pertama, kufur merosakkan iman. Orang yang kufur, imannya rosak. Macam mana? Sebab bila dia kufur, maknanya dia kufur amalan, dia ingkar perintah Allah, maka secara tak langsung memang rosaklah iman dia. Orang yang beriman, dia akan buat apa yang Allah suruh dan dia akan tinggalkan apa yang Allah larang. Tapi orang yang kufur, dia akan buat apa yang Allah larang dan dia tinggalkan apa yang Allah suruh. Maka rosaklah iman dia. Yang kedua, dosa dan noda tiada dipeduli. Boleh dosa. Bila dah dia rosak iman, maka dia berdosa. Sebab dia buat benda-benda yang berdosa. Sebab terang Allah kata haram, dia buat juga, maka bolehlah dosa dia. Yang ketiga, tak dapat berkat. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Hidupnya tiada keberkatan. Kita hidup ni sebenarnya apa yang kita nak sangat-sangat ialah keberkatan dan redha Allah. Tu yang kita nak. Rahmat Allah, redha Allah, biar hidup kita berkat. Sebab tu kalau kita pernah tengok tak, kadang kita hairan, orang tu kaya, comel lagi, cukup lengkap kehidupannya. Tapi kita semua nampak dia sedih, dia mikir banyak jadi nak tidur pun tak ambil. Sebab kita, itulah, ketenangan tu jadi tak ada, jadi keberkatan tak ada lah. Itulah berkat, faham tak? Ada orang dia hidupnya susah. Makan hari-hari nasi kadang garing je. Tapi boleh syukur. Dia syukur semua, senyum semua. Itulah berkat. Yang keempat, ketenangan hati juga tidak dimiliki. So saya ni bila hidup tak berkat, maka tak tenanglah hati dia. Semua duk mikir, orang dekat aku pun. Dalam otak fikir dia, dalam hati dia tu duk mikir, orang dekat dia, orang nak fitnah dia, orang nak sihir dia. Tenang kalau gitu kalau hidup kita duk mikir kita semua. Tak tenang kan? Bila duk mikir kita kat patuh mata, kata kau itu, bila kata baloh, otak memang tak akan tenang lah. Kalau misalnya ngujire pun baloh, orang depan rumah pun baloh, orang belakang rumah pun baloh, akhirnya kita jadi kerasumbang. Walaupun kita kaya, rumah besar sangat, tapi orang pun tak mari. Bila orang tak mari, orang tak selesai, kita keseorangan. Maka hati kita memang tak tenang. Okey, faham tak? Bila tak berkat, tak tenang. Jadi pertama, kesan kufur, satu, iman dia akan rosak. Yang kedua, boleh dosa. Yang ketiga, hidupnya tak berkat, tak ada rahmat Allah. Yang keempat, hati dia tak tenang. Yang kelima, merosakkan hidup. Merosakkan hidup insan. Maknanya, yang rosaklah hidup dia. Dah mubah hati dia tak tenang, dia buat dibalah, maka hidup dia, walaupun kaya banyak mana pun, tak ada pun satu lah. Mengesang pun tak ada, tak nak kecik ngoreng, sore-sore. Maka rosaklah hidup dia. Yang keenam, Allah murka.
mengundang murka ilahi. Bila Allah murka, Allah marah, tak ada berkat, Allah dah marah. Yang ketujuh, akhirnya mendapat azab. Itu yang kita tak usah tenang-tenang. Tak usah diazab di akhirat. Seksa hidup atas dunia ni tak apa lagi. Tak boleh makan atas dunia, kita boleh minta tolong orang. Tak boleh apa ni, kereta punah tepi jalan ada orang tolong. Kalau rumah kita panas, panas kita boleh pasang kipas, contoh susah. Tapi di akhirat esok, bila kita susah, tak ada orang yang boleh tolong. Tak ada siapa pun yang boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita hanya amalan kita atas dunia ni. Tapi kalau atas dunia ni kita buat benda yang kufur, kita sudah termasuk dalam golongan orang yang kufur, maka tak ada apa-apa. Kita akan diazab, na'udzubillah. Orang itu akan diazab di akhirat esok dengan azab yang pedih. Oh, seksa dengan apa ni. Kita panah matahari lon ni pun tak sanggup dah menanggung. Duduk kalau misalnya panah tu kat peluh tu dah. Itu peluh dah. Peluh darah dah dari tubuh kita ni. Apatah lagi nak menanggung di akhirat esok. Semasa di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala. Nak meniti titian meniti-titian sirat. Yang halusnya rambut belah 7, tajamnya lebih daripada mata pedang. Ya Allah, bawahnya neraka, hujungnya syurga. Seksa. Bukan kata benda ni main-main. Benda azab Allah ini pedih sangat, seksa sangat yang kita tak tertanggung. Okey, itu dah 7 kesan kufur. Orang yang kufur akan inilah kesan dia. Kalau kita orang yang kufur, dia akan jadi gini lah. Iman dia rosak, boleh dosa, hidup tak berkat, tak ada rahmat Allah. Yang ketiga, yang keempat, hati dia tak tenang. Yang kelima, hidup dia rosak. Yang keenam, Allah murka. Dan yang ketujuh, mendapat azab di akhirat nanti. Itulah 7 kesan daripada kufur. Okey, kita tengok pula tindakan menjauhi kufur. Apakah yang perlu, ni yang pentingnya. Apakah yang perlu kita buat untuk kita elak daripada kufur? Supaya kita tidak kufur. Okey, yang pertama. Pelajar 4 Zamrud. Apa dia yang pertama? Menjaga amal dan ibadah. Macam mana nak jaga amal dan ibadah? Saya perlulah sentiasa melipat gandakan amalan. Saya tabah dalam menuntut ilmu. Macam mana Pak Zamrud? Boleh tak? Tabah dalam menuntut ilmu. Boleh ke? Pertama, saya perlu sentiasa melipat gandakan amalan. Maknanya, Maya jangan tinggal. Solat tu biar cukup 5 waktu sehari semalam. Awak sudah berusia 10 tahun. Maknanya dalam Islam yang Rasulullah ajar, 7 tahun ajar solat, 10 tahun boleh pukul kalau tak solat. Jadi maknanya 10 tahun ni awak kena cukupkan solat awak 5 kali sehari semalam. Jadi sentiasa buat amalan, melipat gandakan amalan. Solat jangan tinggal. Lepas tu kena buat. Kalau boleh buat pahala sunat, buat seumur, lepas tu zikir pada Allah, ingat Allah seumur, lepas tu sedekah. Itu maknanya melipat gandakan. Sentiasa berusaha menambah amalan kita. Sentiasa berusaha memperbaiki amalan kita ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tabah dalam menuntut ilmu. Maknanya walaupun puas, boring, tak suka belajar dengan ustazah pun, tabah ni mana kuat semangat. Tak boleh, aku nak belajar biar pandai. Aku nak belajar biar aku faham. Kalau aku tak faham, aku tak akan jadi pandai. Jadi kena tabah, kena dalam menuntut ilmu. Kena kuatkan semangat. Yang kedua, cara nak menjauhi kufur ni, tak usah jadi termasuk dalam golongan orang yang kufur ni. Sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Doa seumur-umur, doa tu penting. Sebab doa ini adalah senjata orang mukmin. Doa ini senjata kita orang Islam. Jadi memang ke mana-mana pun kena berdoa dan mohon pada Allah dengan rendah hati bahawa kita ni hamba, kita memang memohon pertolongan, memohon petunjuk daripada Allah supaya Allah kuatkan iman kita.
Okey, doa yang dia tulis kat sini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Doa dah seumur lepas maya, ya Allah ya Tuhanku, kuatkan iman aku. Ya Allah ya Tuhanku, tetapkan iman aku. Kisah iblis di dalam syurga. Iblis asalnya berada dalam syurga. Kemudian ketika itu iblis bersama para malaikat. Maknanya Allah semasa sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, semua makhluk Allah berada dalam syurga. Malaikat dan iblis Allah cipta dulu dan mereka berada dalam syurga. Mereka beribadat kepada Allah. Bahkan iblis ni orang yang paling kuat beribadat kepada Allah. Dia jadi ketua semua malaikat. Betapa kuatnya ibadat dia, betapa teguhnya keyakinan dia pada Allah. Kemudian tertulis di Lauh Mahfuz bahawa akan ada mereka yang terkeluar dari syurga. Ketika itu para malaikat semua berada dalam ketakutan. Allah, depannya, ya Allah, siapalah tu yang marah ni setahun ini. Allah marah, Allah akan hamba, Allah tubik daripada syurga ni. Jadi malaikat semua ketar ni. Tak usah tubik daripada syurga. Sebab tahu bila keluar daripada syurga, maknanya Allah lah benci. Bila Allah benci, maka aku duduk dalam neraka esok. Malaikat takut. Ketika tu, semua pergi jumpa iblis. Ketika tu iblis bernama Azazil. Maka wayak, sebab muka dia ketua, dia paling kuat beribadat, dia hamba yang paling taat pada Allah. Maka malaikat pun wayak suruh doalah, ya Allah, wahai Azazil, doalah kau kami ni supaya kami duduk di syurga. Dia iblis ni ketika ni dia doa. Dia mendoakan semua malaikat, tapi dia apa? Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Dia lupa sebab apa? Sebab dia angkuh. Dia rasa dia tak akan terkeluar dari syurga. Sebab dia rasa dia banyak dia ibadat dia. Dia kuat dah amalan dia. Banyak sangat-sangat dah. Ketaatan dia pada Allah ni memang 100% dia kata. 200% dia. Jadi dia kata dia tak mungkin keluar dari syurga. Dia lupa untuk doakan diri dia sendiri. Akhirnya dia ingkar perintah Allah bila Allah suruh sujud kepada Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia takbur dan tergolong dalam golongan orang-orang yang kafir. Itulah iblis. Dia enggan sujud kepada Nabi Adam sebab dia rasa dia hebat. Dia rasa dia lebih baik daripada ciptaan Adam. Sebab Nabi Adam berasal dari tanah, dia berasal dari api. Maka dia sombong, dia angkuh, dia takbur. Antara sifat sombong dan angkuh dan takbur ni ialah dia tak doa pun kepada Allah. Jadi kita, hamba Allah, sentiasalah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah supaya Allah mantapkan iman kita. Allah kuatkan iman kita. Allah tak balik-balikkan hati kita. Biar kita tetap dalam agama Allah. Walau datang ujian macam mana pun dalam kehidupan kita atas dunia ni, kita mohon pada Allah supaya Allah kekalkan kita dalam Islam, dalam iman. Okey. Yang kedua, sentiasa berdoa dan bermohon kepada Allah supaya dia mantapkan iman. Tu tindakan kita kena buat. Yang ketiga, apa yang kita kena buat? Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Sentiasa menghadiri majlis ilmu. Dan yang kedua, adalah selalu mendampingi guru. Sebab itulah Nabi pesan, menuntut ilmu itu adalah wajib. Semua ni mesti bermula dengan ilmu. Ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril di dalam gua Hira, apa ayat pertama yang Jibril kata? Wahyu pertama yang diberi kepada Nabi Muhammad ialah Iqra, bacalah. Kenapa Allah bagi Iqra? Sebab Iqra bermula dengan bacalah. Di situlah kita akan menuntut, kita akan mendapat ilmu. Tak akan ada ilmu dengan tak baca. Tak ada. Dia cakap sebab kelipah-kelipah, tidur bangun makan. Boleh ilmu. Tak ada. Dia mesti membaca. Dan kalau awak awak cek siapa manusia-manusia berjaya atas muka bumi ni, pastinya mereka banyak membaca. Dan mereka banyak menulis. Imam Syafi'i, Imam Malik, para imam yang 4, para sahabat Rasulullah, semuanya adalah
membaca. Mereka membaca, mereka menghadiri majlis ilmu, mereka menuntut ilmu. Kerana itu mereka bijak. Dan sentiasa selain daripada membaca, bagi dengar orang mengajar, menghadiri majlis ilmu, mai sekolah ni, di sekolah tu menghadiri majlis ilmu lah tu. Jangan kata menghadiri majlis ilmu ni pergi dengar masjid saja, tak. Pergi dengar masjid, menghadiri majlis ilmu. Pergi sekolah menghadiri majlis ilmu. Dan sekarang, dah sebelum ni sekolah tak buka, kita pun buat secara ni. Awak dengar video ustazah ni pun, sama lah menghadiri majlis ilmu lah ni. Apatah lagi ilmu ni ilmu penting. Yang kedua, mendampingi guru. Sentiasa duduk dekat cikgu. Guru ni bukan sekadar guru-guru awak. Saya esok pun saya sayang ilmu. Ustaz-ustaz, mengajar di balasa, orang-orang yang berilmu. Dekati mereka. Berkawan dengan mereka. Ni kita kadang-kadang, kita tak selesai dengan orang pandai. Bapa? Tak selesai. Civic sangat. Apa ni? Payah nak sayang dia. Gua sikit tak boleh. Payah sayang untuk email ni. Apa ni, nak kata gitu gini. Boleh lalu. Jadi kita pun pergi sayang dengan siapa? Sayang dengan Mak Rempit. Sebab tadilah. Sebab hak salah yang faktor yang mendorong kepada kekufuran itu kan. Nafsu kita. Nafsu kita memang tak suka benar ke ilmu. Malah dengan ngajar ni. Tak, mari sekolah pun malah. Jadi tak boleh lah. Tak boleh lagu tu. Tu tindakan yang salah. Tindakan yang benar kalau nak jadi manusia yang beriman, tak usah jadi orang kufur. Pertama, yang ketiga tadi, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan dengan cara sentiasa menghadiri majlis ilmu, dengan cara baca tadi, hadiri majlis ilmu, dan juga mendekati, mendampingi, saing dengan cikgu, saing dengan orang yang ada ilmu. Okey. Yang keempat, tindakan yang keempat kan, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Sana pun saya lah ke. Hawa nafsu kita tak suka benar dengan orang mengajar gapo ni, benar-benarnya memang tak suka apa. Sebab tu kalau kita dengar orang mengajar, kita mudah mengatuk. Nanti kau dengar orang mengajar lah, kalau kita pergi khutbah Jumaat ada, hari Jumaat kan, orang datang pergi masjid, dengar orang tu imam baca khutbah tu kak, kita pun cari tepi dinding kak, muak mata, lali dekat gaib, mata pun pejam rapat jik tu kak, tak tahu gapo-gapo lah tu ilmu kata. Sedangkan katik baca tu imam kata tu, itulah majlis ilmu juga tu. Itulah kata menurut hawa nafsu tak silawai. Jadi lagu mana nak kawal hawa nafsu ni? Sentiasa bermuhasabah. Ingat semua, ya Allah tanku, aku ni hamba-Mu ya Allah. Ingat semua, aku ni banyak dosa. Tiap kita ialah seorang pendosa. Semua orang pendosa. Saya pun ada dosa. Semua orang, tak ada orang yang maksum. Tak ada. Marilah orang alim, ulama, sama mana pun, semuanya ada dosa. Yang tak ada dosa, yang maksum, yang terpelihara ada dosa hanya Nabi sahaja. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tak ada dah Nabi. Jadi orang yang ada selepas Nabi ini semuanya berdosa. Jadi bila kita sentiasa berdosa, kita kena sentiasa bermuhasabah. Bermuhasabah ni gapo? Muhasabah ni ingat semua dosa kita. Jangan ingat dosa orang kita. Kita ni muhasabah, kita ingat dosa orang kita. Dosa kan? Tak ni minum, tak ni siapa aku, mama aku, siapa kepala aku. Dia ingat orang kita. Kita tak ingat, kita nak mengata dia. Padahal orang minum mari siapa kita sebab kita mengatakan minum dulu, kita tak jaga mulut kita. Okey. Mamak mari sekeh kepala kita ni sebab kita tanya dia dulu. Kita nak buat apa? Kita nak mikir apa yang orang buat kita, tapi kita tak mikir apa yang kita buat ke orang. Lo ni hak kita kena mikirnya, ya Allah aku ni banyaknya dosa, aku ni tadi ngata kat orang tu, ngata kat orang ni. Acu pagi-pagi malam-malam nak tidur tu mikir hot tu. Lepas tu hak ingatnya kebaikan orang kita. Kena terbalik. Ingat dosa kita ke orang, tapi kena ingat hak orang buat baik kita. Jangan ingat dosa orang buat kita. Faham tak? Maknanya, tak ada mamak 10 sen kat aku ni. Walaupun 10 sen dia buat baik. Ingat hal tu. Tak ada aku kebuat, tak ada minum tolong kat aku tadi. Ingat semua kebaikan orang. Dan ingat semua dosa kita. Barulah kita akan jadi manusia yang tak akan buat perkara-perkara yang Allah larang. Kawal nafsu diri kita dengan sentiasa mengingat
bahawa kita ni tak baik, tak hebat, tak ju juga. Ada dosa. Minta ampun dengan Allah. Yang kedua, hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Sentiasa bersederhana, perangai tu berkena bersederhana dan sentiasa bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi. Nikmat yang kita nak sebenarnya bukan duit banyak sebenarnya. Bukan comel. Tapi sihat tubuh badan. Orang duit banyak, orang comel ke, orang kaya ke, orang hebat ke, tapi kalau sakit sekarang, tak ada gapo-gapo. Sebab itulah yang kita naknya, sebab tu kita kena bersyukur sama. Walaupun kita ni tak kaya, kita sesak, tapi Allah bagi kita sihat. Jadi sentiasalah berada dalam keadaan bersyukur. Dan kita kena bersederhana. Janganlah berdoa-doa dari segala apa yang kita buat. Okey. Inilah 4 tindakan yang kita kena amalkan supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang kufur. Jaga amal ibadat kita, cara jaga dia, sentiasa buat amalan. Lepas tu tabah dalam menuntut kena belajar sokmo. Yang kedua, berdoa pada Allah sokmo. Ya, kena sentiasa minta dengan Allah supaya Allah tetapkan iman kita. Yang ketiga, sentiasa belajar menambah ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, jaga hawa nafsu, kawal hawa nafsu, jangan ikut hawa nafsu. Okey, itulah kalau kita habis dah lah deh. Berkenaan dengan kufur. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah faham apa yang dimaksudkan dengan kufur. Pengertian kufur. Kufur ni ada 2. Kufur i'tiqad, kufur amalan. Faktor yang mendorong kekufuran. Lepas tu kesan kufur. Dan juga tindakan yang kita kena buat untuk menjauhi sifat kufur. Okey, apa yang Ustazah nak? Saya mohon awak buka buku, tulis 2, AG2. Awak salin ni. Ni lah salin ni. Faktor yang mendorong kekufuran. 4 ni saja salin. Boleh tak? 4 Zamrud. Ustazah minta maaf tadi, Ustazah tersebut 5 ada 5. Sebab Ustazah pun ngajar juga 5 ada 5. Tak ingat ni tajuk 4 Zamrud. Jadi pelajar 4 Zamrud, Ustazah harap ada dari kelas belakang dan masa ni ni. Jadi tolong salin ni, Ustazah ulang ni banyak kali ni, faktor yang mendorong kekufuran 4 ni je. Salin dalam buku AG2 dan hantar pada Ustazah. Boleh tak? Salin dalam buku AG2, hantar pada Ustazah. Ini tugasan 1. Tugasan 2, yang ni. Tadi Ustazah baca dah sajak ni ke? Ni sajak tadi Ustazah baca. Ustazah nak awak rakam suara awak bersajak pada Ustazah dan hantar pada Ustazah. Kita buat pertandingan dalam kelas. Ustazah akan bagi hadiah siapa yang berjaya mendeklimasikan sajak ini. Tadi Ustazah sudah baca tadi. Ustazah baca dan Ustazah harap awak akan dapat ikuti bacaan Ustazah. Turut cara Ustazah. Tapi sajak ni dia bebas. Awak boleh nak baca macam mana pun terpulang pada awak. Cuma caranya lebih kurang lagu tu lah. Dan rakam suara awak, hantar pada Ustazah. Boleh tak 4 Zamrud? Okey. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Tolong laksanakan tugasan yang Ustazah bagi. 2 tugasan Ustazah bagi. 1, salin faktor yang mendorong kekufuran di dalam buku AG2. Yang kedua, rakam suara awak sedang deklimasikan sajak ini dan hantar pada Ustazah. Yang ini ada hadiah. Deklimasi sajak ini ada hadiahnya. Siapa nak hadiah, hantar pada Ustazah. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Semoga Allah melindungi kita semua daripada pandemik. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.